Yang kita nak buat analisa kinematik badan tegar. Okay. Badan tegar maksud dia punya dimensi tak berubah. Okay. Dan bila kita kata kita nak buat analisa kinematik, maksudnya kita nak analisa pergerakan. Dan bila kita kata pergerakan ni, kita tak boleh lari daripada 3 benda lah. Sesaran ataupun displacement, punya hal laju ataupun velocity, dan kita punya kejutan ataupun acceleration. Okay. Itu benda pertama. Jadi kita akan buat analisa pergerakan iaitu dapatkan nilai hal laju, kejutan, sesaran untuk badan tegar. Okay. Jadi bila kita kata kita ada badan tegar, walaupun nama dia badan tegar, dia sebenarnya dibuat daripada banyak titik. Okay, kita ada banyak titik pada badan tegar ni. Dan setiap titik ni sebenarnya kita boleh buat analisa seperti mana kita dah buat analisa sebelum ni. Iaitu analisa kinematik untuk partikel. Jadi walaupun kita ada badan tegar contohnya macam ni, sebenarnya dia terdiri daripada banyak titik. Dan setiap titik ni, bila dia bergerak, dia akan ada dua jenis pergerakan. Setiap titik ni, dia akan ada dua jenis pergerakan yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu pergerakan linear dan pergerakan melengkung ataupun curvilinear. Okay, ataupun melengkung. Jadi kita boleh guna analisa apa yang kita dah belajar sebelum ni untuk mendapatkan hal laju, kejutan dan sesaran badan tegar. Okay. Jadi setiap titik dia akan ada pergerakan. Pergerakan tu boleh jadi pergerakan garis lurus, boleh jadi pergerakan melengkung. Okay. Apa beza badan tegar dan partikel? Badan tegar dia boleh berputar. Okay. Dan bila dia berputar, dia akan ada apa yang kita panggil sebagai sudut putaran. Okay. Dan kita ada, apabila kita ukur perubahan sudut putaran ni terhadap masa, kita ada perubahan putaran terhadap masa. Dan kita ada perubahan putaran terhadap masa ni. Jadi kita ada dua kali perubahan. Okay. Jadi yang pertama ni, panggil juga dia sebagai hal laju sudut. Ini hal laju sudut. Dan perubahan hal laju sudut terhadap masa, ini kita panggil juga sebagai alfa ataupun pecutan sudut. Okay. Jadi badan tegar dia akan ada sudut. Bila dia berputar, dia akan ada hal laju sudut. Dia boleh ada pecutan sudut. Benda yang paling penting adalah satu badan boleh ada satu nilai sudut, nilai hal laju sudut dan nilai pecutan sudut. Jadi satu badan boleh ada hanya satu nilai sudut, hal laju sudut dan pecutan sudut. Kita tak boleh ada satu badan ada dua sudut, dua pecutan sudut, dua hal laju sudut. Tak boleh. Mustahil. Okay. Sebab satu badan tu kita kata badan tu badan tegar. Jadi dia mesti bergerak sekali. Jika dia berputar 10 darjah, semua titik pada badan tersebut putar 10 darjah. Dia bergerak dengan hal laju sudut 10 radian per saat, semua titik pada badan tersebut bergerak dengan hal laju sudut 10 radian per saat. Sama je. Okay. Yang ini adalah sesuatu yang tetap untuk badan tegar. Dia boleh ada satu nilai sudut, hal laju sudut, pecutan sudut. Untuk nilai hal laju linear, pecutan linear. Okey, apa beza hal laju linear, pecutan linear tu? Apa maksud saya? Kalau kita pertimbangkan contoh yang mudah, maksudnya contoh kalau kita ada badan tegar A, B macam ni, dia berputar, kata dia ada hal laju sudut omega pada titik B contohnya. Okey. Kalau kita tengok bagaimana dia bergerak, dia punya lokus pergerakan B tu dia membuat satu lengkung. Titik B tu akan membuat satu lengkung, ataupun sebenarnya kalau kita teruskan lagi dia jadi satu bulatan, di mana pusat bulatan tu adalah A. Okay. Jadi titik B sendiri dia bergerak secara melengkung. Jadi kalau kita tengok titik B saja, kita boleh buat analisa dia menggunakan analisa ataupun menggunakan persamaan pergerakan melengkung. Dan salah satu paksi yang kita boleh guna adalah paksi N dan T. Paksi normal dan tangent. Kita tahu bila kita ada satu titik yang bergerak dalam lengkungan, kita boleh buat paksi N dan T. Okay. Paksi tangent mesti tangent terhadap lengkung tersebut. Paksi normal mesti masuk dalam lengkung. Okay. Katalah saya ambil ini sebagai saya punya paksi N. Ini adalah saya punya paksi T. Okay.
Jadi part CT tangent terhadap lengkung, part CN 90 darjah terhadap part CT masuk dalam lengkung. Jadi titik B dia akan ada hal laju. Hal laju pada titik B akan ikut arah omega. Ini adalah arah hal laju pada titik B. Okay, apa beza V dan omega? V pada B ini adalah apa yang kita panggil sebagai hal laju pada titik B. Dan hal laju ni adalah hal laju linear. Apa maksud hal laju linear? Dia bergerak dalam garis lurus. Kalau tengok saya punya vektor ni, garis lurus. Omega pula dia adalah hal laju sudut. Itu sebab bila saya lukis omega dia ada melengkung macam ni. Okay? Omega ni adalah hal laju sudut. Hal laju linear dia bergantung pada titik. Okay? Hal laju linear ni dia bergantung pada titik. Jadi kalau saya nak tengok pada titik B, ni hal laju pada titik B. Okay? Jadi hal laju dia bergantung pada titik. Kalau kita tengok titik lain, contoh titik C kat tengah-tengah ni, jadi hal laju pada titik C lain dengan hal laju pada titik B. Sebab apa? Sebab hal laju ni adalah laju linear V dan dia bergantung pada titik. Okay. Omega pula adalah hal laju sudut. Dan dia tak bergantung pada titik. Dia bergantung kepada hal laju sudut ni bergantung pada badan tegar. Satu badan tegar boleh ada satu nilai omega. Okay. Kenapa macam tu? Macam saya sebut tadi. Satu badan boleh ada satu nilai theta ataupun sudut. Bila dia berputar, dia boleh ada satu sudut tertentu. Dia boleh ada satu nilai hal laju sudut tertentu dan satu nilai pecutan sudut yang tertentu. Jadi dia bergantung pada badan tegar. Jadi kalau kita ada badan tegar AB contohnya, di dalam contoh ni, biasanya kita akan tulis omega ni sebagai omega AB. Merujuk pada badan tegar AB. Okay. Jadi omega bergantung pada badan. Apa-apa yang bersifat sudut, dia akan bergantung pada badan. Theta, sudut, bergantung pada badan. Theta adalah sesaran sudut sebenarnya. Okay. Hal laju sudut adalah omega, bergantung pada badan. Alpha adalah pecutan sudut, bergantung pada badan. Okay. Hal laju linear, V, dia akan bergantung pada titik. Pecutan linear, A, juga bergantung pada titik. Okay. Apa kaitan antara hal laju linear dan hal laju sudut? Kaitan ni mudah je. V sama dengan omega kali R. Okay, V ni adalah hal laju linear. Omega ni adalah hal laju sudut. Jadi hal laju linear sama dengan hal laju sudut kali dengan jari. Okay. Jari ni dia mesti dari pusat putaran ke titik di mana kita nak ambil V itulah. Contoh kalau kita nak tengok titik B, dia hal laju pada titik B. R ni mesti dari pusat putaran A. Jadi kita ada A ke titik di mana kita ambil V tersebut, B. Okay, ataupun jejari dia dari A ke B. Omega ni pula adalah hal laju sudut untuk badan tersebut, iaitu badan AB. Okay. Jelas ni Okay. Arah untuk V dan omega ni, arah ni, dia mesti sama arah. Okay. Sama arah tu bukan bermaksud dia mesti contoh VB arah macam ni, omega pun mesti macam tu. Tak. Dia sama arah putaran. Apa maksud saya sama arah putaran ni? Omega dia menyebabkan putaran dalam kes ni lawan jam. VB pun dia akan menyebabkan putaran lawan jam juga. Atau menghasilkan putaran lawan jam juga. Dia mesti sama. Okay, sama dia punya sifat dia. Ataupun arah dia sama. Jelas Okay. Jadi V dan omega mesti akan menghasilkan putaran yang sama arah. V adalah sama dengan omega kali R. R adalah jejari dari pusat putaran ke titik di mana kita ambil V. Jadi kalau kita ada titik C kat sini, jadi V dia pada titik C sama juga, dia mesti tangent terhadap lengkung. Okay, lengkung tu macam mana rupa? Lengkung tu adalah satu yang macam tu. V mesti tangent terhadap lengkung. Dan bukan setakat itu saja, V juga adalah 90 darjah terhadap jejari. Okay, ini adalah jejari, iaitu dari A ke C. Jadi kita boleh tulis BC sama dengan omega untuk badan tersebut, AB, kali dengan jejari dari titik A ke C.
Jejari mesti 90 darjah terhadap hal laju. Ataupun hal laju mesti 90 darjah terhadap jejari. Okey? Jelas Analisa untuk hal laju ni sebenarnya kita dapat daripada analisa pergerakan titik sebenarnya. Okey? Dan bila kita ada objek yang bergerak macam ni, dia sebenarnya bergerak dalam putaran pada paksi yang tetap. Okey? A ni tak bergerak. Okey? Dan kalau kita nak tengok berapa hal laju pada titik A, boleh tulis persamaan dia sama dengan omega untuk badan tersebut kali dengan jarak dari pusat putaran ke titik di mana kita ambil hal laju. A ke A. Yang ini adalah sifar. Jarak dari sifar. Jadi hal laju pada A adalah sifar. Atau dengan kata lain, hal laju pada pusat putaran adalah sifar. Ini hal laju pada pusat putaran. Boleh Hal laju pada pusat putaran mesti bernilai sifar. Okey. Jelas Ada apa pun nak tanya, boleh tanya terus. Tak ada masalah. Kalau kita tengok kejutan pula, persamaan yang kita ada, setelah saya masih lagi menggunakan contoh yang sama, kita ada sini satu titik B yang bergerak dalam satu lengkung. Okay, B berada pada badan tegak AB. Bila dia bergerak dalam satu lengkung, kita tahu kita akan ada dua pecutan. Dan tangent dan pecutan normal. Okay. Pecutan normal adalah wajib untuk titik yang bergerak dalam satu lengkung. Dan tangent ini bergantung kepada omega. Okey. Ataupun dia bergantung pada hal laju sebenarnya. Jika ada pertambahan hal laju, akan ada nilai AT. Okay. AT ni, sebelum ni kita dah belajar untuk pergerakan melengkung, dia akan bergantung pada perubahan hal laju. Jika ada perubahan hal laju, akan ada nilai AT. Untuk lebih spesifik lagi, A juga bergantung kepada titik. Jadi A ni sebenarnya adalah A pada titik B arah tangent. A ni adalah A pada titik B arah normal. Okay. A ataupun pecutan linear, dia bergantung pada titik. Sama macam tadi hal laju linear bergantung pada titik. Okay, kalau kita tengok pecutan linear, pecutan tangent pada titik B, dia akan bersamaan perubahan hal laju pada titik B sebenarnya. Okay. Dan kita tahu sebelum ni, V pada titik B boleh tulis sebagai omega untuk badan tegar tersebut kali dengan jejari dari titik A ataupun dari pusat putaran ke titik di mana kita ambil hal laju tadi, titik B. Kalau kita gantikan VB dalam samaan ni, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat omega AB kali dengan R AB. Okey. Kita gantikan VB yang kita dah tahu sebelum ni, dalam ni. Yang kita tahu jejari dia tak berubah, sama saja. Jejari boleh dikeluarkan daripada pembezaan ataupun ni sebenarnya dah jadi RAB kali dengan perubahan omega AB terhadap masa. Ataupun ini kita panggil sebagai alpha untuk badan AB ataupun pecutan sudut untuk badan AB. Perubahan hal laju sudut terhadap masa adalah kita punya pecutan sudut. Sama macam tadi, A ni, 2A ni dia bergantung kepada titik. Nilai dia akan berubah mengikut titik. Alpha pula dia bergantung pada badan. Okey, satu badan tegak akan ada satu nilai alpha. Dia bukan sahaja ada omega, dia boleh ada alpha. Dan disebabkan kita melihat badan AB, jadi alpha ni alpha AB. Omega pun sama. Ini adalah omega AB. Arah alpha dan omega boleh sama, boleh berbeza. Jika omega semakin bertambah, alpha akan ikut arah omega. Jika omega semakin berkurang, alpha akan terbalik dengan arah omega. Okey. Sama juga macam arah, kalau kita nak tulis sini hal laju pada titik B, arah hal laju pada titik B boleh sama dengan arah pecutan tangent pada titik B, ataupun dia boleh terbalik. Okey. Jika hal laju pada titik B semakin bertambah, ABT akan ikut arah VB. Jika VB semakin berkurang, ABT akan terbalik daripada arah VB, ataupun dia sebenarnya mengalami pecutan. Yang penting A dan V, okay, komponen yang
bersifat linear, pecutan linear, halaju linear, dia bergantung pada titik. Komponen bersifat sudut, okay, halaju sudut, pecutan sudut, dia akan bergantung pada badan tegak. Okay. Dan kalau kita perasan, kita boleh tulis balik persamaan pecutan tangent tadi dalam bentuk pecutan sudut kali dengan jejari. Okay. Jadi pecutan tangent sama dengan pecutan sudut kali jejari. Apa persamaan untuk pecutan normal ni? Okay. Kita tengok pecutan normal pula. Pecutan normal ni, kita dah tahu sebelum ni, daripada analisa NT, mana sama dengan baksi NT untuk pergerakan melengkung, pecutan normal, dia akan bersama dengan halaju pada titik tersebut, kuasa 2 bahagi dengan jejari. Jejari dalam kes ni, jarak dari A ke B. Okay. Dan kalau kita ganti benda yang sama, VB kita ganti dalam ni, ganti dalam ni, kita akan dapat omega AB kali dengan RAB kuasa 2 bahagi dengan RAB. Dan kalau kita kembang ni, akhirnya kita akan dapat omega AB kuasa 2 kali dengan RAB. Ataupun akhirnya pecutan dan pada titik B arah normal akan sama dengan omega AB kuasa 2 kali dengan RAB. Pecutan normal pada titik B juga bergantung pada titik. Okay, dia adalah pada titik B. Dan dia boleh dipilih daripada omega untuk badan tegak tersebut, omega AB kuasa 2 kali dengan jejari, iaitu dari A ke titik B. Okay, jadi secara umum, apa persamaan yang kita boleh pakai untuk analisa halaju dan pecutan untuk badan ni apabila dia bergerak dalam satu lengkungan macam ni, ataupun untuk lebih tepat lagi, dia bergerak secara pusingan pada paksi tetap. Kita ada V sama dengan omega R, kita ada pecutan tangent sama dengan alpha R, dan kita ada pecutan normal sama dengan omega kuasa 2 R. Okay, jadi kita hubungkan halaju linear dengan halaju sudut, pecutan tangent dengan halaju sudut, pecutan normal dengan pecutan tangent dengan pecutan sudut, dan pecutan normal dengan halaju sudut. Okay, ini persamaan yang kita boleh pakai. Untuk badan tegak, apabila dia bergerak dalam rata ataupun dalam 2 dimensi, okay, kita akan ada 3 jenis pergerakan sebenarnya. Okay, pergerakan pertama, pergerakan translasi. Pergerakan kedua adalah pergerakan putaran. Pergerakan ketiga adalah pergerakan umum. Okay, pergerakan putaran sebenarnya saya dah tunjuk tadi. Okay. Contoh tadi tu adalah contoh pergerakan putaran. AB berputar terhadap A. Okay. Adalah pergerakan putaran. Jadi dia berputar pada paksi yang tetap. Kenapa pada paksi tetap? Sebab kalau kita tengok pusat putaran tersebut, atau titik A sini, halaju dia adalah sifar. Dia tak bergerak. Okay. Dia diikat pada kita punya bumi. Dia tak bergerak. Jadi halaju dia sifar. Untuk pergerakan translasi, objek tersebut akan bergerak tanpa berpusing. Okey, yang ini tiada pusingan. Okey, objek tersebut bergerak tapi tak berpusing. Apa maksud saya objek itu bergerak tapi tak berpusing? Contoh kalau saya ada badan tegak macam ni. Okay, sekarang saya akan gerakkan badan tegak ni tapi saya tak pusing dia. Okey, jadi saya gerakkan, macam mana saya nak gerakkan? Saya boleh gerakkan dia iaitu lurus contohnya, okey, lurus mendatar ataupun lurus menegak ataupun lurus sengit, tak ada masalah. Okey, ataupun kalau saya tak nak gerakkan dia lurus, saya gerakkan dia macam ombak tu, okey, melengkung naik turun, okey, ataupun melengkung macam ni, tak ada masalah, ataupun pusing pun tak ada masalah. Okey, kesemua pergerakan yang saya buat dengan badan tegak ni adalah dipanggil sebagai pergerakan translasi. Apa ciri utama dia? Ciri utama dia kalau kita tengok orientasi badan tegak saya tu sentiasa sama. Orientasi sama bermaksud badan tegak ni tak berpusing. Okay, dia tak berpusing. Dia hanya bergerak secara translasi. Okay, ini adalah pergerakan translasi. Okay, semua ni adalah pergerakan translasi. Kenapa kita panggil pergerakan ni semua adalah pergerakan translasi? Kalau saya ambil sini, kat situ. Okay. Dia dipanggil pergerakan translasi sebab apa? Sebab kalau saya tengok satu titik di kedudukan pertama dan kedudukan kedua selepas dia bergerak, dan kalau kita plotkan bagaimana dia bergerak, cara dia bergerak ni adalah sama untuk semua titik yang lain. Okay.
So kalau kita ambil ini, tak pada titik lain, akan dapati sama. Okay. Jadi pergerakan dia adalah selari. Sama. Kalau saya nak pindah pada titik lain pun sama juga. Okay. Kita akan dapat benda yang sama. Contoh titik kat belakang ni. Sama. Okay. Untuk bandingkan titik yang sama, titik ni ke titik yang baru. Sama. Semua sama. Jadi kita tahu satu titik. Okay. Kita tahu pergerakan satu titik. Kita tahu semua titik. Okay. Kita tahu pergerakan untuk semua titik. Dengan kata lain, kalau ini adalah titik A contohnya, ini titik B, okay, titik C, okay, jadi A bergerak kepada kedudukan yang baru, C bergerak pada kedudukan baru, B bergerak pada kedudukan baru contohnya. Okay, kita tahu halaju untuk A, okay, kita akan tahu halaju untuk B, kita akan tahu halaju untuk C. Okay, berapa nilai halaju B dan C? Semua sama dengan A. Okay, semua ni akan sama dengan A. Sama juga dengan pecutan. Pecutan dia apa? Dan A akan sama dengan pecutan B, akan sama dengan pecutan C. Okay? Sama, semua sama. Bagaimana pula dengan pecutan sudut? Ada tak pecutan sudut pada titik A? Ini tak tepat. Okay, sebab apa? Pecutan sudut adalah untuk badan, dia bukan untuk titik. Okay? Jadi untuk badan. Contoh katalah kita kata badan AB. Ada nilai tak? Siapa-siapa boleh cuba? Boleh cuba? Omega AB, apa nilai dia? Boleh cuba? Okay, nilai omega AB adalah kosong. Okay, kenapa kosong? Sebab ciri terpenting pergerakan translasi adalah tiada pusingan. Tiada pusingan maksudnya sudut kosong. Bila sudut kosong, perubahan sudut terhadap masa, iaitu omega, mestilah kosong. Bila omega kosong, perubahan omega terhadap masa, iaitu kita punya alpha tadi, pun kosong. Jadi untuk pergerakan translasi, theta, omega, alpha semua kosong. Okey, ini semua kosong. Kosong ni adalah disebabkan tiada pusingan. Okay. Jadi untuk pergerakan translasi, automatik, tak payah tanya, omega mesti kosong. Sebab apa? Dia tak pusing. Alpha mesti kosong. Sebab apa? Dia tak pusing. Okey. Kejap. Alpha boleh kosong? Tak, alpha tak kosong. Alpha boleh jadi juga tak kosong. Kalau bukan temu dekat dan tentu. Tapi yang pasti, omega mesti kosong. Sebab dia tak pusing. Dia tak bergerak. Okey. Boleh Ialah sebabkan dia tak ada pusing. Okey. Dan akhir sekali yang paling menarik adalah pergerakan umum. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai general plane motion. Okay. Sebab apa general? Sebab dia umum. Dia tak termasuk, dia bukan pusingan, dia bukan translasi. Okay. Plane sebab apa? Sebab dia pergerakan dalam dua dimensi. Motion pergerakan lah. Okay. Pergerakan umum, contoh pergerakan umum, kita ada satu badan tegak. Ada satu badan tegak. Ada dua titik, contoh A, B. Jika dua-dua titik ni bergerak pada garisan yang selari, kita automatik tahu, okey, AB dia dalam pergerakan translasi. Okey, yang ini translasi. Kalau kita ada AB juga, macam tadi, kita kata okey, ada satu titik pada badan AB ni, dia tak bergerak. Okey, dia tak bergerak, dia tak boleh bergerak. Halaju dia sifar. Contohnya titik A, dia tak boleh bergerak. Atau dengan kata lain, ada pin pada titik A. Jadi halaju pada A kosong. Jadi B hanya boleh berputar terhadap A. Jadi pergerakan yang ada adalah pergerakan putaran. Okay, kita kata okey, A, B bergerak secara pergerakan putaran. Okey, sekarang katalah saya kata okey, B dia bergerak secara macam ni. Okey, ni garisan halaju pada B. Agak-agak apa jenis pergerakan yang kita ada? Apa jenis pergerakan yang kita ada kalau dalam kes macam ni? Ada idea? Dalam kes ni AB bergerak dalam pergerakan
umum. Translasi ya. Ya, AB akan bergerak dalam pergerakan umum ataupun general plane motion tadi. Okey. Ini cara AB bergerak. Sebab apa? Sebab kita ada satu badan dengan dua titik yang bergerak secara berlainan. Okey. Bergerak macam tu, dia bergerak macam ni. Okey, bila kita ada satu badan di mana dua atau lebih titik bergerak secara berlainan, dia bergerak secara pergerakan umum satah. Okey. Okay, untuk buat analisa ni, dia akan ada dua. Satu analisa hal laju dan kita ada analisa pecutan. Untuk analisa hal laju, kita ada dua cara. Satu menggunakan titik di mana hal laju sifar, I, ataupun instantaneous center of zero velocity. Dan kedua, kita pakai pergerakan relatif. Okay. Untuk analisa pecutan, tak ada pilihan. Kena pakai pergerakan relatif. Okay. Jadi untuk buat analisa badan-badan yang bergerak secara pergerakan umum satah ni, ataupun general plane motion ni, kita kena tahu macam mana nak dapatkan I untuk buat analisa laju. Dan kita juga kena tahu bagaimana nak guna analisa pergerakan relatif untuk buat analisis hal laju dan juga pecutan. Okay. Untuk hal laju ada pilihan guna I ataupun pergerakan relatif. Biasanya saya akan cadangkan guna I sebab lagi cepat. Tapi dua-dua pun boleh. Nak lupakan langsung pergerakan relatif tak boleh. Sebab bila soalan tu bertanya tentang pecutan, memang tak ada pilihan, terpaksa guna pergerakan relatif. Dan analisa ni hanya kita guna untuk badan yang bergerak dalam jenis pergerakan umum satah ataupun general plane motion. Jika dia bergerak secara putaran atau translasi, kita tak guna kaedah ni. Okay? Tak perlu pun. Okay? Jadi saya bagi contoh. Okay, jadi kita ada objek macam ni. Ada badan AB, BC dan C. Ada satu collar yang bergerak menerusi rod ni. Okay, dia bergerak atas bawah. Dan rod ni tak ada geseran. Okay. Jadi kita diberitahu laju untuk collar C ni adalah 1500 mm per saat. Dan dia bergerak ke bawah. Sebab apa? Dia moving down, bergerak ke bawah. Jadi maklumat yang diberi adalah BC sama dengan 1500 mm per saat ataupun 1.5 meter per saat. Okay. Pecutan dia adalah 3 meter per saat kuasa 2. Okay. Pecutan C adalah 3 meter per saat kuasa 2. Okay. Kita diminta pada ketika ini. Okay. Apa maksud pada ketika ini? Sebenarnya bila kita ada badan tegar yang bergerak, hal laju dia akan berubah-ubah. Okay. Hal laju sudut, omega dan alfa akan berubah-ubah mengikut keadaan. Okay. Mengikut kedudukan. Pada ketika ini, inilah kedudukan badan tegar kita. Jadi apa-apa nilai hal laju, pecutan, alfa dan omega yang kita dapat adalah pada ketika ini. Pada ketika lain, nilai untuk alfa, omega dan juga hal laju semua akan berubah. Jadi pada ketika ini, apa yang kita akan dapat itu adalah untuk ketika ini. Okey, pada ketika ini dapatkan hal laju sudut untuk badan AB. Okey, badan AB. Jadi kita boleh dapatkan omega AB. Okay, kenapa kita tulis omega AB? Sebab ni adalah untuk badan AB. Kita takkan tulis omega untuk titik A ataupun omega untuk titik B. Tak tepat. Dia adalah untuk satu badan. Dan omega untuk badan BC. Dan juga kita tulis omega BC. Okay, untuk omega kita kena tulis macam ni. Omega AB. Untuk hal laju, contoh kalau kita nak dapatkan hal laju pada titik B, kita tak boleh tulis hal laju BA. VBA. Itu tak masuk akal, tak logik. Okay, sebab hal laju sudut V dia mesti pada titik. Dia bukan untuk pada badan tegar. Disebabkan maklumat diberi pada collar ni, okay, ataupun pada titik C, jadi kita akan mula membuat analisa dari titik C dan seterusnya pergi kepada titik B dan badan AB. Jadi kita akan mula analisa dengan titik C dan juga badan BC dahulu. Okay. Jadi untuk buat analisa, kita kena kenal dulu apa jenis pergerakan. AB, jenis pergerakan dia adalah dia berputar. Okay, dia berputar pada titik A. Okay, titik badan AB berputar pada titik A. Okay, ini adalah pergerakan putaran. C pula, dia bergerak naik turun pada rod ni. Okay, jadi ini adalah pergerakan translasi. Dan badan BC,
Kalau kita tak tahu pergerakan apa, kita tengok titik dia. Okay, titik B berputar pada A. Titik C pula yang berada pada badan BC ni bergerak secara translasi. Jadi kita ada satu badan dengan dua titik yang bergerak secara berbeza. Jadi BC akan bergerak secara pergerakan umum satah ataupun general plane motion. Okay, dia pergerakan umum. Dia bukan berputar dan dia juga bukan translasi. Dia adalah gabungan ataupun kita panggil sebagai pergerakan umum. Jadi untuk badan yang bergerak secara translasi tak ada masalah. Kita tahu pergerakan satu titik, kita tahu semua titik pada badan tersebut. Jadi untuk color C ni tak ada masalah. Kita dah tahu hal laju dan pencutan dia. Tak perlu nak kira apa lagi dah. Untuk badan BC pula, BC bergerak secara pergerakan umum satah. Jadi untuk buat analisa hal laju, kita ada pilihan sama ada guna I ataupun pergerakan relatif. Untuk buat analisa pencutan, kita hanya boleh guna pergerakan relatif. Sekarang kita nak dapatkan untuk soalan A, iaitu omega AB dan omega BC. Omega merujuk pada analisa hal laju. Sebab apa? Omega adalah hal laju sudut. Jadi bila kita nak dapatkan omega, kita kena buat analisa hal laju. Jadi kita tengok badan BC dahulu. Keluarkan badan BC tersebut. Okay. Sekarang kita nak dapatkan titik I untuk badan BC. Sebab apa ada titik I untuk badan BC? Sebab BC bergerak secara pergerakan umum satah. Jadi kemungkinan ada titik I tersebut. I adalah titik di mana hal laju pada ketika ini sifar. Ataupun dengan kata lain, ia adalah titik di mana BC seolah-olahnya berputar terhadap titik tersebut pada ketika ini. Okay, seolah-olah menjadi pusat putaran bagi badan BC pada ketika ini. Untuk dapatkan kedudukan titik I, apa yang kita perlu buat? Mudah je. Kita tengok titik pada badan BC tersebut. Pada titik C, kita tahu bergerak secara translasi. Jadi, kita lukiskan garisan hal laju pada titik C. Okay, jadi garisan hal laju titik C adalah garisan menegak. Okay, sebab arah hal laju C adalah mesti sepanjang bola ini. Pada titik B pula, B putar terhadap A. Okay, jadi AB adalah jejari untuk titik B. Okay, jejari untuk titik B. Okay, kita tahu hal laju mesti sentiasa 90 darjah terhadap jejari. Okay, jadi hal laju 90 darjah terhadap jejari. Okay, jejari menegak, jadi hal laju mestilah mendatar. Okay, ini adalah garisan hal laju pada titik B. Untuk dapatkan I kat mana? Kita lukis garisan yang 90 darjah terhadap garisan hal laju yang kita dapat pada titik B dan pada titik C ini adalah garisan 90 darjah tersebut. Pada titik B ini adalah garisan 90 darjah tersebut. Sebenarnya kalau perasan, garisan yang 90 darjah terhadap garisan hal laju ni, dia mesti selari dengan garisan jejari. Sebab jejari yang 90 darjah terhadap hal laju. Jadi ini adalah garisan jejari sebenarnya. Kita panjangkan garisan merah ni, dia akan bersilang pada satu titik. Titik persilangan ni adalah titik di mana hal laju pada ketika ini sifar. Okay, ataupun instantaneous center of zero velocity untuk badan BC. Jadi pada ketika ini BC seolah-olah berputar pada titik ni. Seolah-olah dia bukan secara betulnya berputar, tapi pada ketika ini kelihatan dia seolah-olah berputar pada titik IBC. Okay. Okay, kenapa kita nak dapatkan titik di mana BC seolah-olah berputar dekat sini? Bila kita kata BC seolah-olah berputar pada titik ini, pada ketika ini, jadi kita boleh buat analisa untuk badan BC yang bergerak secara pergerakan umum satah ni menggunakan persamaan pergerakan putaran. Sebab BC seolah-olah berputar pada IBC pada ketika ini. Jadi analisa kita dah jadi mudah. Contoh kita tahu hal laju pada C, VC, hal laju dia ke bawah, VC. Kemudian 1.5 meter per saat. Okay. Dan kita tahu VC dan omega untuk badan BC ada kaitan. Apa kaitan dia? V sama dengan omega R. Betul? Jadi hal laju pada titik C mesti sama dengan omega untuk badan tersebut, badan B. Kali dengan jejari. Jejari mestilah dari pusat putaran, dari I, BC ke titik mana kita ambil hal laju. Titik. Okay. Ialah laju pada titik. Jadi terus kita boleh dapatkan nilai untuk omega BC. Jadi kita boleh tulis BC sama dengan omega untuk badan BC kali dengan I BC kali dengan IBC ke titik C. Ini adalah jejari. Jadi BC sama 1.5 omega BC IBC ke titik C, IBC ke titik C. Jarak ni okay, boleh dapatkan daripada dia punya geometri kat sini. Tu 500 mm ataupun 0.5 meter. Okay.
meter. Jadi omega BC kita akan sama dengan 1/5 bagi 0.5. Itu sama dengan 3 radian. Okay. Ialah omega BC. Dan kalau kita nak tahu dia pada arah mana, omega BC, laju sudut untuk badan BC mesti ikut arah VC. Jadi VC menyebabkan BC seolah-olah berputar ikut jam pada IBC. Jadi omega BC mesti membuat pusingan ikut jam juga. Ini adalah omega BC. Okay, ini cara kita tahu arah omega BC. Dah selesai. Terusnya kita nak dapatkan nilai omega untuk badan AB. Okey, badan AB juga bergerak secara putaran. Jadi apa kita tahu? Lukis balik untuk badan AB. B bergerak dalam satu lengkung. Mempergerakkan putaran. Jadi pada titik B akan ada hal laju. Ini garisan hal laju pada titik B. Seperti yang kita lukis tadi tu, garisan hal laju pada titik B. 90 darjah terhadap jejari ataupun 90 darjah terhadap garisan AB. Yang kita nak tahu arah hal laju pada B, kita boleh rujuk badan BC tadi. Kita tahu hal laju pada B mesti menyebabkan pusingan yang sama arah dengan omega BC. Titik B juga berada pada badan BC. Jadi omega BC menyebabkan pusingan ikut jam. Jadi hal laju pada B juga mesti menyebabkan pusingan ikut jam. Jadi ini adalah arah hal laju pada titik B sebenarnya. Okey. Jadi bila kita tengok badan AB, B ni dan B ni mesti sama. Jadi hal laju pada B ni pun sama. Sama arah. Okey. Kenapa dua-dua mesti mempunyai hal laju yang sama? Sebab titik B untuk kedua-dua badan ni bercantum. Jadi B akan bergerak dengan hal laju yang sama pada kedua-dua badan. Setelah kita dapat arah hal laju ni, kita boleh gunakan persamaan umum tadi. Kita tahu VB ni mesti sama dengan omega untuk badan ni, badan AB kali dengan jejari. Jejari adalah dari titik A ke titik di mana kita ambil hal laju tadi, P. Jadi kita boleh dapatkan VB terlebih dahulu. Okey, macam mana kita dapatkan VB? Kita tahu VB yang sama juga boleh dibuat daripada badan ini, badan BC. Itu sama dengan omega BC kali dengan jejari. Jadi dalam kes ni BC berputar pada IBC. Jejari adalah IBC kali dengan jarak dari IBC ke titik B. Jejari adalah dari IBC ke titik B. Ini sama dengan omega BC kita dah kira tadi 3 IBC ke titik B, IBC titik B. Daripada geometri dia sama dengan 0.375. Okey. Dia boleh dapatkan nilai VB. Betul, ada soalan. Ya, tanya je. Macam mana kan BC kanan tadi ikut arah jauh? Ulang balik. Macam mana nak tentukan BC? Macam mana nak tentukan? BC, pergerakan sudut BC. Macam mana nak tahu arah VC? Pergerakan dia ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Oh, okey. Macam nak tahu VC tu bergerak ke bawah? VC saya tahu bergerak ke bawah sebab dia bagi dalam soalan. Polar C bergerak ke bawah. Okey, polar C bergerak ke bawah. Jadi saya tahu hal laju dia mesti ke bawah. Okey, boleh. Jadi kita tahu hal laju untuk polar C bergerak ke bawah. Dan C untuk collar dan C untuk badan BC ni mesti bergerak sekali. Jadi kita tahu hal laju pada titik C iaitu 1.5 meter per saat ke bawah. Dan kita tahu BC bergerak secara pergerakan umum satah. Jadi kita boleh lukis garisan hal laju untuk titik C, lukis garisan hal laju untuk titik B. Okay. Dan kemudian kita lukis garisan 90 darjah untuk titik B dan C. Okay. Ini garis yang warna merah ni adalah garisan 90 darjah terhadap garisan hal laju.
Yang warna biru ni adalah garisan. Okay, yang warna biru adalah garisan halaju. Garisan halaju maksudnya, halaju mesti pada garisan ni. Kita boleh tahu arah VC, kita boleh tak tahu arah VC, tak ada masalah. Tapi kita tahu garisan halaju untuk VC. Okay, VC mesti pada garisan yang sama seperti kita punya rod ni. Okay, sebab dari collar tu lalu atas rod ni. Jadi garisan halaju mesti pada rod ni. Yang ini adalah garisan halaju. Tapi untuk soalan ni kita dah diberi titik C bergerak ke bawah. Itu sebab kita tahu halaju VC ke bawah. Ini adalah garisan halaju. Pada titik B, kita tahu B adalah sebahagian daripada badan AB. Dan AB ni berputar terhadap A. Jadi titik B pun mesti berputar terhadap A. Jadi kita ada pergerakan putaran terhadap A. Putaran, dia pergerakan melengkung. Halaju mesti tangent terhadap melengkung. Itu satu. Dan halaju juga mesti 90 darjah terhadap jari. Jari adalah jarak AB. Jadi itu sebab kita tahu halaju dia mesti pada garisan yang mendatar macam ni. Pada awalnya kita tak tahu arah BB. Okay, kita cuma tahu garisan halaju untuk BB. Tapi itu dah cukup untuk membantu kita dapatkan titik I kat mana. Macam nak dapatkan titik I, kita lukis garisan yang 90 darjah terhadap garisan halaju di titik C dan titik B. Jadi garisan warna merah ni adalah garisan yang 90 darjah terhadap halaju. Titik persilangan dua garisan merah ni memberi kita nilai IBC ataupun kedudukan IBC. Jadi IBC dekat sini, pada ketika ini BC seolah-olah berputar pada IBC ini. Jadi titik C kita tahu halaju dia ke bawah. Halaju pada titik C ni menyebabkan pusingan ikut jam. Jadi halaju dan omega mesti mengikut arah yang sama, arah pusingan yang sama. Jadi omega mesti menyebabkan pusingan ikut jam juga. Jadi arah omega BC ikut jam. Bila arah omega BC ikut jam, titik V pada B pun mesti akan menyebabkan pusingan yang sama. Jadi kita tahu arah halaju pada V, pada titik B, VB mestilah ke kanan. Sebab dia, arah halaju yang macam ni akan menyebabkan pusingan ikut jam. Okay. Jadi kita dah tahu semua ni, kita boleh guna persamaan umum kita tadi. V sama dengan omega R. Untuk hubungkan halaju linear dengan halaju sudut. Okay. Jadi kalau kita nak tengok halaju pada titik C, VC, dia mesti disamakan omega untuk badan ni, omega BC kali dengan jejari. Jari adalah dari pusat pusingan atau pusat putaran IBC ke titik C. Jadi IBC ke titik C. Yang masukkan nilai yang kita tahu, kita dapat omega BC sama dengan 3 radian per saat. Setelah kita dapat omega BC, kita nak dapatkan pula omega untuk badan AB, omega AB, badan AB. Jadi kita tengok pada badan AB ni kita ada titik B. Titik B juga adalah sebahagian daripada titik daripada badan BC. Jadi kita boleh dapatkan halaju pada B terlebih dahulu menggunakan badan BC. Jadi halaju pada B akan sama dengan omega BC kali dengan IBC kali B. Jadi kita dapat 1.125 meter per saat. Setelah dapat halaju pada B menggunakan badan BC, kita tahu halaju pada B yang sama boleh juga diperolehi daripada badan AB. Ia akan sama dengan omega untuk badan AB kali dengan jejari untuk titik B dari pusat pusingan iaitu titik A. Jadi AB. Jadi masukkan nilai yang kita tahu, VB tadi adalah 1.125 omega AB yang kita nak cari kali dengan jejari adalah jarak AB iaitu 0.225. Jadi terus kita boleh dapat omega AB akan bersamaan 5 radian per saat. Okay. Unit untuk halaju sudut adalah radian per saat. Omega BC tadi kita tahu pusingan dia adalah ikut jam. Jadi kita letak arah pusingan dekat belakang magnitude tadi. Omega AB, mana arah pusingan omega AB? Kita tengok arah VB tadi. VB ke kanan. Okay. Jadi omega untuk badan AB mesti ikut arah VB. Jadi VB akan menyebabkan pusingan lawan jam pada A. Jadi omega mestilah lawan juga. Okay, jadi arah omega AB juga mestilah lawan jam. Kita tahu arah omega AB adalah lawan jam. Okey. Ini cara kita dapatkan omega AB. Saya menjawab soalan ke? Boleh kalau tak faham tanya. Okay, dinamik ni sama macam statik. Makin tak faham, makin bermasalah sebab dia
Apa yang kita belajar ni nanti kita akan guna untuk bab lain pula. Dia bukan bab ni je. Sama juga macam kita belajar pergerakan garis lurus, pergerakan melengkung. Analisa guna paksi NT, XY, R theta. Benda tu boleh dipakai dekat bab lain juga. Untuk analisa pergerakan badan tegar ni, kita akan guna analisa ni bila kita menyelesaikan analisa kinetik badan tegar untuk dapatkan hubungan antara daya dan juga pergerakan. Okay, jadi kita dah jawab soalan yang pertama tadi. Ni nampak dalam arah jam gitu. ulang balik tak apa jelas. Untuk pergerakan AB itu kenapa ada arah lawan arah jam? Untuk pergerakan minta maaf saya tak apa jelas dengar. Putaran AB kenapa dia lawan arah jam, betul? Oh, putaran AB kenapa lawan arah jam? Putaran AB dia ikut arah BB. Putaran AB dia ikut arah BB. BB pada B. Okey, cuba bayangkan AB ni dia adalah berputar pada titik A, betul? Jadi VB ni akan menyebabkan pusingan lawan jam. Jadi omega dia mesti ikut arah V. Jadi omega akan menyebabkan pusingan lawan jam juga. Jadi dua-dua ni mesti sama arah. Sama arah tu maksud saya adalah sama arah putaran. Sama juga macam tadi. VC ke bawah. Jadi sebab kita tahu VC, kita terus boleh tahu omega VC arah mana. Omega VC mesti ikut arah VC. Sama arah. Jadi VC menyebabkan pusingan ikut jam, omega VC pun pusingan ikut jam. BB pun sama. Bila kita dah tahu omega BC ikut jam, BB mesti akan ikut arah omega BC ni. Dia akan menyebabkan pusingan ikut jam juga. Boleh? Jelas? Okey, doktor. Okay. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak selesaikan benda yang sama. Okay, ni soalan A tadi. Okay, ni soalan A. Kita nak selesaikan benda yang sama. Menggunakan kaedah pergerakan relatif. Okay. Sekarang kita nak guna analisa pergerakan relatif. Jadi apa yang kita buat? Sama macam tadi, kita tahu BC bergerak secara pergerakan umum satah. C, B. Pergerakan relatif bermaksud kita nak tengok pergerakan titik B relatif pada C ataupun C relatif pada B. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey. Katakanlah contoh dalam kes ni kita saja je nak ambil pergerakan C relatif terhadap B ataupun C dilihat dari B. Jadi dilihat dari B. Jadi seolah kita membayangkan kita berada di B, kita tengok C. Okey. Kita berada di B, kita tak bergerak, kita tengok C. Jadi apa C boleh buat? C tak boleh pergi lebih jauh daripada B. Sebab apa? C adalah sebahagian daripada badan BC dan BC adalah badan tegar. Jadi jarak BC sama. Dia tak boleh memanjang, tak boleh memendek. Jadi C tak boleh pergi lebih jauh dan C juga tak boleh pergi lebih dekat kepada titik B. Apa titik C boleh buat? Titik C hanya boleh bergerak dalam satu pusingan ataupun dalam satu lengkung terhadap B. Okey, jadi C boleh pusing je keliling B. Dia tak boleh pergi lagi jauh, tak boleh pergi lagi dekat. Okey. Jadi bila kita tahu macam tu, kita boleh tahu arah laju pada titik C relatif terhadap B ataupun laju C yang dilihat dari B. Jadi B lihat C boleh buat ni je ataupun C boleh pusing macam ni je. Okay, jadi C hanya boleh pusing terhadap B. Jadi arah garisan laju pada C adalah garisan ni. 90 darjah terhadap jari. Okay, jari adalah BC ataupun tangent terhadap lengkung. Okay, ataupun tangent terhadap lengkung. Dan kita tak tahu BC ni pusing ikut jam ke lawan jam.
Okay, contoh kita katalah kita tak selesaikan guna kaedah titik di mana halaju sifar ataupun instantaneous center of zero velocity tadi. Kita tak tahu I untuk badan BC ataupun kita tak dapat lagi omega BC. Kata kita terus guna kaedah pergerakan relatifnya. Jadi kita tak tahu arah omega BC. Jadi kita hanya boleh buat andaian. Contoh kita andaikan okey, mungkinlah omega BC ni lawan jam. Kita saja andaikan. Jadi arah halaju pada titik C mesti mengikut arah omega BC. Dia mesti menyebabkan pusingan ikut jam. Dan halaju ni bukanlah halaju pada titik C yang sebenar. Dia adalah halaju pada titik C yang dilihat dari B. Jadi kita duduk kat B, kita tengok C. Oh, C halaju dia macam ni. Jika kita kata omega BC tu pusing lawan jam, halaju titik C yang dilihat dari B adalah macam ni. Dan kita boleh tulis dalam bentuk persamaan halaju C yang dilihat dari B ni adalah sama dengan omega untuk badan BC kali dengan jejari, iaitu jarak BC. Dan disebabkan kita ada halaju C yang dilihat dari B ni adalah halaju relatif, jadi kita boleh guna persamaan pergerakan relatif yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita ada pergerakan ataupun halaju C yang dilihat dari B. Ni adalah vektor untuk halaju tersebut. Dia bersama dengan halaju pada C tolak halaju pada B. Ni adalah persamaan dia. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk tambah, halaju daripada C adalah halaju yang dilihat dari B tambah halaju pada titik B. Jadi ini adalah persamaan untuk pergerakan relatif yang kita dah belajar sebelum ni. Apa kita nak buat? Kita nak dapatkan nilai halaju dalam persamaan ni. Halaju C yang dilihat dari B, halaju C yang dilihat dari B, kita dah dapat. Kita dapat persamaan dia, iaitu omega BC kali dengan BC. Apa nilai halaju pada C dan halaju pada B? Halaju pada C dia dah bagi dalam soalan. Ni adalah magnitude dan arah dia ke bawah. Jelas. Yang dia tak bagi dalam soalan adalah halaju pada B. Jadi kita tengok B. Macam mana B bergerak? B adalah badan ni. Badan AB berputar terhadap A. Jadi B dia bergerak dalam satu lengkung. Jadi halaju pada B sama juga macam analisa yang kita buat tadi. Mestilah mampu darjah terhadap jari, iaitu garisan AB, ataupun tangent terhadap lengkung. Dan kali ni kita pun tak tahu arah omega untuk badan AB. Ni pun tak tahu. Jadi kita boleh bagi andaian. Contohnya kita andaikan omega AB mungkinlah lawan jam juga. Tak tahu. Jadi pada titik B kita tahu halaju mesti sama arah dengan omega, ataupun ini adalah halaju pada titik B ke kanan, menyebabkan pusingan lawan jam juga pada titik A. Jadi dalam bentuk persamaan, apa yang kita boleh tulis? Kita boleh tulis halaju pada titik B adalah sama dengan omega AB kali dengan jejari, iaitu AB. Yang kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Ini persamaan yang kita boleh dapat daripada persamaan pergerakan relatif. Sekarang kita nak selesaikan apa yang boleh. Katalah saya guna bentuk yang positif ni. BC sama dengan BC dilihat dari B campur BB. Sekarang kita ada 3 vektor. Bila kita ada 3 vektor, seperti yang kita dah belajar sebelum ni dalam analisa pergerakan relatif, kita boleh selesaikan masalah 3 vektor menggunakan trigo, ataupun dalam kes ni saya saja yang nak pakai leraian pada pasti X dan Y. Jadi apa yang saya boleh tulis? Saya boleh tulis halaju C pada pasti X akan sama dengan halaju C yang dilihat dari B pada pasti X campur halaju B pada pasti X. Dan saya juga boleh tulis halaju C pada pasti Y akan sama dengan halaju C yang dilihat dari B pada pasti Y campur halaju pada B pada pasti Y. Kita leraikan pada pasti X dan Y. Jadi kita akan tengok pada pasti X dahulu.
Yang guna persamaan ini. Jadi laju C pada versi X. Laju C. Okey, C ini. Dia beri dalam soalan, laju C adalah 1.5 meter per saat dan dia ke bawah. Tak ada komponen langsung pada versi X. Jadi ini adalah kosong. Laju C yang dilihat dari B pada paksi X. Okey. Ini adalah laju C yang dilihat dari B pada paksi X adalah komponen ni pada paksi X. Okey, mana paksi X dan Y kita? Biasa kita akan pakai paksi X. Data paksi Y yang menegak. X positif kanan, Y positif atas. Okey. Jadi apa yang berlaku, kita kena dapatkan apakah sudut V pada titik C yang dilihat dari B. Okey, ataupun BC/B. Ataupun laju C relatif terhadap B. Kita nak tahu sudut ni berapa ni? Macam mana nak dapat sudut tu? Okey. Dan kita akan guna geometri yang diberi dalam soalan. Okay. Apa geometri yang diberi dalam soalan? Kita tahu ni theta. Sikit. Ini adalah garis. Laju mesti 90 darjah. Terhadap jari. Okay. Laju 90 darjah terhadap jari. Apa yang kita tahu? Sudut sini. Garisan mendatar dan menegak pun 90 darjah. Ini theta. Sini bukan theta. Dan sini mestilah. Okay. Theta. Bukan theta. Sini adalah theta. Sama juga. Sini bukan theta. Sini adalah theta. Okay. Theta bukan theta. Theta. Bukan theta. Theta. Okay. Macam mana kita nak guna geometri kita untuk dapatkan nilai theta ni? Kalau kita perasan, ini kita ada kita punya segitiga. Theta ni kat mana? Theta adalah ni. Theta. Okay. Jadi kita boleh dapatkan nilai theta tu guna segitiga yang ada sini. Segitiga kita bentuk macam ni. Theta kita boleh dapat menggunakan persamaan tangent. Theta sama tangent tolak 1, 0.5 bagi 0.375. Kita akan dapat theta sama 53/13. Okey. Jadi VC dilihat dari B pada paksi X adalah, kalau kita pasang dekat sini, dia sama dengan VC dilihat dari B cos theta. Tambah VBX. Okey. VBX. VB. Okey. Kalau kita pasang, dia memang semuanya buat daripada paksi X. Tak ada komponen Y pun. Jadi ini adalah sama dengan VB sebenarnya. Okey. Ini kosong sama dengan, ini adalah VC dari B. Dan kalau kita nak masuk dalam bentuk persamaan, dia akan bersamaan dengan omega BC kali dengan BC. Okey. Ni datang mana? Daripada sini. Cos theta dan cos 53/13 darjah. Campur VB. VB ni adalah omega AB kali dengan AB. Okey. Jadi kita boleh selesaikan tak soalan ni? Tak boleh. Sebab apa? Kita ada satu persamaan, dua tak tahu. Kita tak tahu omega BC, kita tak tahu omega AB. Okay, untuk masa sekarang tak tahu lagi arah ataupun jarak BC dan jarak AB kita tahu daripada geometri. Okay. Kalau kita nak masukkan nilai pun boleh. BC jarak dia adalah BC. Itu sama 0.5 cos 2 campur 0.375 cos 2. Dan hasilnya kita ambil punca kuasa, kita akan dapat 0.625. AB adalah 0.225. Okay. Jadi ini persamaan pertama. Satu persamaan, dua tak boleh selesai. Okey. Dan kita akan selesaikan pada paksi Y pula. Okey, pada paksi Y kita ada persamaan VCY sama dengan BC lihat VB arah Y campur VB arah Y. Okey. Jadi VCY T pada paksi Y akan ada nilai. Okey, iaitu
negatif 1/5. BC dilihat dari B arah Y ada nilai BC dilihat dari B sin theta. Dan VB pada posisi Y tak ada nilai sebab VB semuanya pada posisi X. Jadi kosong. Jadi dari sini kita boleh terus dapatkan apa itu nilai omega BC sebenarnya. Okey, kita gantikan BC dilihat dari B dahulu, iaitu yang ini. Kita akan dapat omega BC kali dengan BC sin 53/13 darjah. Oleh sebab itu, omega BC akan sama dengan negatif 1/5 bahagikan dengan BC. BC tadi kita dah kira, iaitu bersamaan dengan 0.625 jadi dengan sin 53/13 darjah. Okey. Kita akan dapat 3 radian per saat. Ini adalah omega BC. Okey. Dan tanda dia adalah negatif. Bermaksud kita punya andaian awal tadi salah. Bermaksud andaian kita yang mengatakan omega BC ni pusing lawan jam adalah salah. Omega BC sebenarnya pusing ikut jam. Okey. Tapi kalau kita nak biar kat sini pun tak apa, tak ada masalah. Okay, cumanya punya arah yang kat sini adalah arah lawan jam sebenarnya. Okay. Kalau kita nak guna positif, dia akan jadi arah ikut jam. Saya dapat omega BC. Apa kita buat? Kita akan gantikan nilai omega BC ni dalam persamaan pertama. Persamaan pertama tadi kita ada apa? Ada persamaan ni. Okay, kita ada persamaan ni. Dia masukkan nilai omega BC tadi. Nilai omega BC kita adalah negatif 3 radian per saat. Masuk dalam ni. Kita akan ada kosong persamaan negatif 3 625 cos 53/13 omega AB 0.225. Jadi omega AB kita akan bersamaan dengan dapat omega AB sama dengan 5 radian. Dan disebabkan tanda dia positif, jadi dia akan ikut kita punya andaian tadi. Jadi dia akan ikut andaian kita. Inilah kita punya omega AB. Okey. Ini cara kita guna samaan pergerakan relatif untuk menyelesaikan analisa hal laju untuk badan yang bergerak secara pergerakan umum satah. Dan kalau kita tengok kita punya jawapan, memang patutnya sama lah macam tadi. Kita akan dapat omega AB sama dengan 5. Belum tadi kita dapat apa? 5. Okey. Omega BC kita akan dapat samaan 3 negatif 3 kalau kita lawan jam, dia akan dapat 3 kalau kita ikut jam. Okey, jadi 3 ikut jam. Betul. Okey, cuma bezanya adalah cepat tak cepat kita selesaikan soalan tersebut. Okey, kalau perasan bila saya selesaikan guna I tadi, satu muka je dah dapat omega BC dan omega AB. Selesai. Bila kita guna pergerakan laju relatif, banyak cerita. Okey, kena selesaikan persamaan, bla bla bla. Memang dapat jawapan yang sama, tapi dia panjang sikit. Okey, berbanding menggunakan kaedah titik di mana laju sifar ataupun center of instantaneous center of zero velocity. Okey, jelas okey. Kemudian kita nak selesaikan soalan yang kedua. Bila dia tanya alpha AB dan alpha BC, okey, kita tak ada pilihan, terpaksa guna analisa pergerakan relatif bila melibatkan pecutan. Okey. Sekarang kita nak tengok pecutan. Jadi maksudnya dekat sini kita tak tengok hal laju, kita akan tengok pecutan. Jadi kita berminat tentang pecutan. Jadi pecutan yang ada dalam pada titik C. Contoh kalau saya nak gunakan rajah yang sama, saya nak dapatkan laju pada titik C yang dilihat dari B. Okey. Laju C yang dilihat dari B. Ya, laju kat sini. Laju C yang dilihat dari B akan ada dua komponen. Akan ada yang dilihat dari B arah tangent dan yang dilihat dari B arah 2. Satu komponen tangent, satu komponen normal. Macam mana kita tahu ada dua? Sebab C bergerak dalam satu pergerakan melengkung, dan untuk titik yang bergerak dalam satu lengkungan, kita tahu akan ada pecutan tangent, pecutan normal. Okey, ini jelas. Okey. Jadi kita boleh
dapatkan persamaan untuk step 1 ni. Percikan C yang dilihat dari B arah tangent, dia akan bersama dengan alpha untuk badan ni, alpha AB, kali dengan jejari, iaitu jarak AC. Percikan C yang dilihat dari B arah normal akan sama dengan omega untuk badan ni, omega AB, kuasa 2 kali dengan jejari, iaitu BC. Jejari BC bukan AC. Okey. Ni persamaan yang melibatkan percutan tangent dan normal untuk titik C yang dilihat dari B. Jadi kita akan ada nilai alpha ni ataupun arah alpha. Okey. Percutan tangent kita tak tahu arah dia kat mana. Okey. Sebab dia bergantung kepada bagaimana hal laju dan omega bertindak. Dalam kes ni katalah kita anggap dia ke atas macam ni. Percutan C yang dilihat dari B arah tangent ke atas ataupun percutan tangent ke atas. Arah alpha mesti ikut arah percutan tangent. Jadi alpha untuk badan BC akan buat pusingan lawan jam juga. Sebab kita kata percutan tangent lawan jam, jadi alpha BC mesti lawan jam. Okay. Dan kita nak lihat titik B pula. Okay. Titik B sama juga macam titik C tadi. Titik B bergerak dalam satu lengkungan. Dia akan ada dua percutan. Dia ada percutan B arah tangent dan percutan B arah normal. Okay. Apa persamaan untuk percutan B arah tangent? Dan titik B arah tangent akan bersama dengan alpha untuk badan tersebut, alpha AB, kali dengan jari, iaitu AB. Percutan pada B arah normal akan sama dengan omega untuk badan tersebut, omega AB, kuasa 2 kali dengan jari, AB. Okay. Lepas kita dapat ni, kita akan masukkan dalam persamaan pergerakan relatif yang kita ada, iaitu percutan relatif C yang dilihat dari B. Ini adalah persamaan percutan C tolak percutan B. Ataupun dalam bentuk positif, percutan pada C akan sama dengan percutan C yang dilihat dari B campur percutan B. Sama juga macam tadi, kita akan leraikan pada paksi X dan Y. Jadi, pada paksi X, kita akan ada ACX. Okay, ACX dan AC yang dilihat dari B arah X campur AB arah X. Okay. Tengok satu-satu. AC pada arah X. Okay. Titik C kat sini. Ada tak laju pada arah X? Tak ada. Sebab C atas bawah. Okay. Di atas bawah. AC dilihat dari B arah X. Okay. AC dilihat dari B arah X. Okay. Jika kita lihat dekat sini, kita ada AC dilihat dari B. AC/B. Okay. Masalahnya AC/B ni adalah percutan C yang dilihat dari B ni ada dua komponen, iaitu komponen tangent dan normal. Jadi kita kena masukkan kedua-dua komponen dalam ni. Jadi ini akan bersama dengan AC dari B arah tangent. Okay, ni tangent cos theta tolak AC dari B arah normal. Dah cos theta arah, kita nak arah X, sin theta. Dua sebutan ni adalah AC dilihat dari B arah X. Itu tambah AB arah X. AB percutan pada titik B ada dua komponen, komponen tangent dan normal. Pada arah X kita ada ABT. Jadi tambah AB. Okay. Jadi masukkan nilai yang kita tahu. AC dilihat B arah tangent. B arah tangent adalah alpha AB kali BC. Cos theta cos 53.13 darjah. Kalau AC lihat B arah normal. Normal ini omega AB 2 kali dengan BC sin theta tambah ABT. ABT adalah alpha AB AB. Oh, ni silap. Ni bukan AB ni. Ni adalah BC sebenarnya. Kita merujuk pada badan BC. AB, BC. ABT adalah alpha AB kali AB. Okey. Kita
AB. Itu. Okay, masukkan nilai yang kita tahu. Untuk BC tadi adalah 0.625. Omega BC kita dah kira tadi sebelumnya. BC bersamaan dengan negatif 3 ataupun 3. Tak ada masalah. Okay, dia hanya menukar arah je. Bila kuasa 2 kan sama juga. 3 kuasa 2. BC 0.625 lagi. Sin 53 plus 13 alpha AB kali AB. AB adalah 0.225. Adalah persamaan pertama yang kita tak boleh. Ya. Kalau yang negatif 3 tadi tu kan, kalau kita letak negatif, normally kita ikut dia negatif kah ataupun kita letak 3 je? Okey. Kalau nak ikut tadi pun boleh, tak ada masalah. Contoh kalau saya ikut balik macam tadi kan. Sebab kita tak nak tukar rajah ni. Negatif 3. Tapi negatif 3 bila kuasa 2 pun sama juga macam 3 kuasa 2. Itu sebab saya tak kisah tadi. Tapi kalau nak lebih tepat, letaklah negatif 3. Sebab kita merujuk pada rajah ni. Okey? Okey, doktor. Setelah tu kita selesaikan pada paksi Y pula. Okey, pada paksi Y, sama juga macam tadi. Kita akan guna persamaan ni. Jadi kita akan ada AC pada paksi Y. Mesti sama dengan AC B pada paksi Y campur AB pada paksi Y. AC pada paksi Y. C adalah 3 meter per saat kuasa 2 dan dia ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Sebab dia beritahu koalisi bergerak ke bawah. AC lihat B arah Y, C lihat B. Ada dua komponen. Jadi tangent dan normal. Kita akan dapatkan kedua-dua komponen pada paksi Y. Jadi ini akan memberi kita AC B tangent sin theta tambah AC B arah normal cos theta. AB adalah percisan pada B, arah Y adalah ABN. Ini gantikan nilai yang kita tahu. Persamaan untuk AC lihat B arah tangent adalah ni. Alpha BC kali dengan BC sin 53 bulan 13. AC lihat B arah normal adalah ni, iaitu omega BC cos 2 kali dengan BC cos 53 bulan 13 tambah ABN adalah omega AB cos 2 kali dengan, digantikan nilai, kita akan dapat alpha BC dengan BC 0.625 sin 53/13 omega BC negatif 3, omega AB adalah 5, AB adalah 0.225. Okey. Jadi ini adalah persamaan negatif 3. Ini akan berikan kita persamaan yang kedua. Dalam persamaan ni, satu parameter je yang kita tak tahu, alpha AB. Persamaan pertama tadi, kita ada alpha AB dan juga alpha BC. Dua parameter tak tahu. Kita ada hanya satu parameter saja, alpha BC saja. Okey. Jadi kita boleh guna persamaan yang kedua untuk selesaikan alpha BC dahulu. Kemudian lepas dapat alpha BC, kita boleh dapatkan apa itu nilai alpha AB. Dan dari persamaan yang kedua, kita akan dapat alpha BC bersama dengan negatif 3 tolak ini. Alpha BC kita akan dapat bila kita selesaikan persamaan ini. Jadi bahagian atas ni akan bersamaan. Okey, saya dapat negatif 24 dari dia persamaan kuasa 2. Negatif, kenapa negatif? Sama juga macam tadi. Negatif ni maksud kita punya andaian awal tadi alpha AB adalah terbalik. Jadi alpha AB yang sebenar adalah jam. Okey, jadi ini adalah arah yang mengikut andaian kita tadi. Bukan alpha AB, alpha BC. Okey, alpha BC kita adalah terbalik sebenarnya sebab ada tanda negatif ni. Prof. Yup. Saya dapat negatif 28. 28.
Bahagian atas ni berapa? Sekejap Prof, saya kira balik. Dari persamaan yang pertama, kita boleh dapatkan itu nilai alpha AB pula. Alpha AB akan bersama dengan motif alpha BC kali 0.625 cos 53/13 darjah. Dan jika saya guna negatif 24 tadi, ini saya akan dapat, untuk alpha AB saya dapat 20 radian per saat. Okay, ni saya guna alpha BC dan negatif 24 radian. Okay, boleh Boleh doktor. Dapat tadi 24? Dapat Okay. doktor. Itu cara kita selesaikan analisa pejutan untuk badan yang bergerak secara pergerakan umum satah. Dan lepas tu kita gunakan maklumat yang kita dapat untuk dapatkan pejutan sudut untuk badan yang bergerak secara putaran pula. Okay. Secara umumnya soalan kinematik badan tegak ni memang macam ni lah rupa dia. Dia akan melibatkan badan yang bergerak secara putaran, transaksi, pergerakan umum satah. Dan kita akan selesaikan badan yang bergerak secara pergerakan umum satah menggunakan analisa laju dan analisa pejutan. Dalam analisa laju kita akan guna I ataupun analisa pergerakan relatif. Untuk pejutan tak ada pilihan, terpaksa guna analisa pergerakan relatif.